Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian, tuan-tuan dan perempuan, dalam satu topik yang sangat menarik sebelum ini, setelah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, membuat pendedahan, ada ugutan kepada Perdana Menteri dan kepada kerajaan hari ini, ugutan daripada geng-geng orang kaya ataupun mafia politik. Nah, saudara-saudara, akhirnya tumpuan ramai orang netizen, tumpuan bukan saja daripada netizen rakyat Malaysia, tapi kepada pemimpin politik di Malaysia juga. Siapakah sebenarnya, siapakah identiti kumpulan tersebut, geng tersebut yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu geng kaya. Saudara-saudara, dari satu artikel dari biharian.com, mereka kelas kayangan. MP Pasir Gudang dedah siapa geng kaya ugut Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mendedahkan kepada umum identiti sebenar geng kaya yang dimaksudkan cuba mengugut untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Menyifatkan geng kaya dimaksudkan Perdana Menteri itu sebagai mafia politik. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan, ugutan mereka itu jika sampai ke tahap menggugat kedudukan, kerajaan akan menjurus kepada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Kesalahan jenayah itu, katanya, terdapat dalam kanun keseksaan. Nah, saudara-saudara, kalau saja Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan siapa identiti geng kaya tersebut yang cuba menggugat, yang cuba mengugut kerajaan hari ini, adakah mereka boleh ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang? Disebabkan itu boleh menjurus kepada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Dalam artikel dari biharian.com, kerajaan pimpinan Anwar tidak perlu menggunakan polis dan undang-undang untuk menghadapi geng kaya ini. Sebaliknya, dedahkan mereka ke pengetahuan umum untuk dinilai rakyat. Siapa mereka ini? Bagaimana mereka boleh jadi kaya? Adakah mereka kapitalis kroni? Adakah mereka pemilik monopoli AP, permit import? Adakah mereka dalam senarai Pandora Papers dan Panama Papers? Adakah mereka pemilik syarikat besar yang pernah di-bail out oleh kerajaan? Adakah mereka ada rekod lari dan mengelakkan diri dari membayar cukai kepada LHDN? Adakah mereka ada kes rasuah, katanya kepada BH. Semalam ataupun yang sebelum ini, Anwar ketika berucap pada majlis kenduri korban di luar perkarangan Masjid Jamek An-Nur di kampung Guar Perahu, Bukit Mertajam di Pulau Pinang, mendedahkan menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya yang sedang berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dipimpinnya. Tanpa mendedahkan secara terperinci siapa dimaksudkan dengan geng kaya itu, Perdana Menteri berkata, beliau bagaimanapun tidak terkesan dengan ugutan itu dan akan terus lawan untuk mempertahankan prinsipnya demi rakyat. Mengulas lanjut, Hassan berkata, geng kaya yang memusuhi Anwar dan kerajaan perpaduan sekarang adalah segelintir orang kaya atau elit ekonomi yang masih menguasai politik sehingga kini. Mereka kelas kayangan, mereka golongan oligarki yang takut dan bimbang. Berlaku perubahan struktur, asas utama dalam dasar ekonomi dan keuangan negara di bawah Anwar, sehingga perubahan itu nanti akan mengancam kepentingan geng kaya ini yang bersifat reaksioner dan tidak patriotik, katanya. Saudara-saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan siapakah yang cuba menggugat kerajaan, adakah mereka di kalangan pemimpin politik yang kita kenal juga? Mungkinkah Tun Mahathir? Mungkinkah Muhyiddin Yassin? Itu semua menjadi persoalan. Jadi siapakah sebenarnya identiti geng kaya yang mencoba mengugut kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Jadi saudara-saudara,
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantuan Anda untuk bantu share video ini dan tekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk tekan butang subscribe channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, Malaysia dikejutkan dengan satu kabar sedih. Malaysia digemparkan dengan sebuah lagi berita yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada kepimpinan PAS sendiri, setelah ahli keluarga Tan Sri Abdul Hadi Awang, yaitu Presiden PAS, ahli keluarga Hadi Awang sendiri sampai meminta rakyat Malaysia untuk mendoakan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tiba-tibalah pula kejadian mengejutkan berlaku ke atas Hadi Awang, dan yang kritikalnya adalah sempena ataupun semakin menjelangnya pilihan raya negeri, tiba-tiba kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, tiba-tiba pula merosot. Dan ini pasti mengejutkan ramai. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, mohon doa solat hajat buat Ayahanda Abdul Hadi. Dan ini dinyatakan oleh anak kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang melalui Facebooknya, yaitu Muhammad Kahlil. Saudara-saudara, apa yang bermain di pikiran ramai orang menjelang pilihan raya negeri, sudah pasti calon yang bertanding mestilah sihat. Sudah pasti calon yang bertanding menjadi yang dilihat rakyat adalah berkepimpinan dan berpotensi untuk menjadi calon. Tapi pada akhirnya kesehatan Hadi Awang yang tiba-tiba saja merosot, ini pasti menjadi satu lagi penyebab yang mungkin membolehkan Hadi Awang menarik diri dari PRN. Itu menurut pendapat saya, dan beberapa pemerhati politik juga berpendapat yang sama. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Kita juga tahu kesehatan Hadi Awang yang semakin merosot menjelang PRN ini bukan saja mengejutkan ramai, tapi mengejutkan kepimpinan politik sendiri. Saudara-saudara, persoalan yang timbul dari ramai orang, andai kata ini kita tidak mahu berlaku, tetapi kalau saja tiba-tiba Hadi Awang sudah dipanggil oleh ilahi, bagaimana pula dengan kepimpinan PAS? Siapakah pula yang bakal menjadi Presiden PAS? Adakah Tuan Ibrahim? Ataupun mungkin Datuk Seri Taqiyuddin? Ataupun siapa yang layak untuk menggantikan Presiden PAS? Tapi itu kalau saja tiba-tiba Hadi Awang pergi. Tapi kita rakyat Malaysia, kita tidak meminta perkara itu berlaku. Kita mendoakan yang baik-baik untuk Tan Sri Abdul Hadi Awang. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu dalam artikel ini, di mana mohon doa solat hajat buat Ayahanda Abdul Hadi, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan dan pemantauan ekoran tahap kesehatannya yang sedikit merosot sebelum Aidiladha. Perkembangan itu dikongsikan anaknya Muhammad Khalil menerusi hantaran di laman Facebooknya. Mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan Ayahanda Tuan Guru Abdul Hadi. Kesehatan Ayahanda sedikit merosot sebelum Aidiladha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital. Menurut Muhammad Khalil, kehadiran ahli Parlimen Marang itu ketika pelancaran jentera pilihan raya Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu pada Selasa lalu dalam keadaan uzur. Saudara-saudara, dalam perkembangan yang lain, menerusi sebuah entry Twitter dari Iswardi Morni Official. Dari Iswardi Morni Official, satu caption yang pasti mengejutkan ramai, belum lagi pergi Presiden PAS. Pimpinan PAS sudah bergolak mengenai pengganti Haji Hadi dan keperluan membentuk kerajaan bersama UMNO. Nah, saudara-saudara, belum lagi Tan Sri Abdul Hadi Awang pergi meninggalkan kita, sudah ada perkara begini yang berlaku di dalam PAS, di mana menurut entry Twitter dari Iswardi Morni Official, belum lagi pergi Presiden PAS, pimpinan PAS sudah bergolak
mengenai pengganti Haji Hadi dan keperluan membentuk kerajaan bersama UMNO. Nah, saudara-saudara, menjadi persoalan yang baru kepada ramai orang. Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak lelakinya Muhammad Khalil bahwa kesihatan beliau sedikit merosot. Nah, sudah pula bergolak kepimpinan PAS mengenai pengganti haji dan juga keperluan untuk membentuk kerajaan bersama UMNO. Adakah selepas ini, kalau tiba-tiba saja Hadi Awang pergi, adakah PAS akan membantu UMNO, akan masuk semula bekerja sama dengan UMNO? Nah, itu pun menjadi persoalan. Anda boleh lihat melalui laman Twitter Iswardi Morni Official. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apapun kita doakan yang baik-baik untuk Tan Sri Abdul Hadi Awang. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, Anda boleh share video ini, dan jangan lupa juga bantu channel ini dengan menekan butang subscribe. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu topik yang sangat menarik sebelum ini, setelah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, membuat pendedahan, ada ugutan kepada Perdana Menteri dan kepada kerajaan hari ini, ugutan daripada geng-geng orang kaya ataupun mafia politik. Nah, saudara-saudara, akhirnya tumpuan ramai orang netizen, tumpuan bukan saja daripada netizen rakyat Malaysia, tapi kepada pemimpin politik di Malaysia juga. Siapakah sebenarnya, siapakah identiti kumpulan tersebut, geng tersebut yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu geng kaya. Saudara-saudara, dari satu artikel dari biharian.com, mereka kelas kayangan. MP Pasir Gudang dedah siapa geng kaya ugut Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mendedahkan kepada umum identiti sebenar geng kaya yang dimaksudkan cuba mengugut untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Menyifatkan geng kaya dimaksudkan Perdana Menteri itu sebagai mafia politik. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan ugutan mereka itu jika sampai ke tahap menggugat kedudukan kerajaan akan menjurus kepada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Kesalahan jenayah itu, katanya, terdapat dalam kanun keseksaan. Nah, saudara-saudara, kalau saja Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan siapa identiti geng kaya tersebut yang cuba menggugat, yang cuba mengugut kerajaan hari ini, adakah mereka boleh ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang? Disebabkan itu boleh menjurus kepada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Dalam artikel dari biharian.com, kerajaan pimpinan Anwar tidak perlu menggunakan polis dan undang-undang untuk menghadapi geng kaya ini. Sebaliknya, dedahkan mereka ke pengetahuan umum untuk dinilai rakyat. Siapa mereka ini? Bagaimana mereka boleh jadi kaya? Adakah mereka kapitalis kroni? Adakah mereka pemilik monopoli EP, permit import? Adakah mereka dalam senarai Pandora Papers dan Panama Papers? Adakah mereka pemilik syarikat besar yang pernah di-bail out oleh kerajaan? Adakah mereka ada rekod lari dan mengelakkan diri dari membayar cukai kepada LHDN? Adakah mereka ada kes rasuah, katanya kepada BH. Semalam ataupun yang sebelum ini, Anwar ketika berucap pada majlis kenduri korban di luar perkarangan Masjid Jamek An-Nur di kampung Guar Perahu, Bukit Mertajam di Pulau Pinang, mendedahkan menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya yang sedang berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dipimpinnya. Tanpa mendedahkan secara terperinci siapa dimaksudkan dengan geng kaya itu, Perdana Menteri berkata, beliau bagaimanapun tidak terkesan dengan ugutan itu dan akan terus lawan untuk mempertahankan prinsipnya demi rakyat.
Mengulas lanjut, Hasan berkata, geng kaya yang memusuhi Anwar dan kerajaan perpaduan sekarang adalah segelintir orang kaya atau elit ekonomi yang masih menguasai politik sehingga kini. Mereka kelas kayangan, mereka golongan oligarki yang takut dan bimbang. Berlaku perubahan struktur, asas utama dalam dasar ekonomi dan keuangan negara di bawah Anwar, sehingga perubahan itu nanti akan mengancam kepentingan geng kaya ini yang bersifat reaksioner dan tidak patriotik, katanya. Saudara-saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan siapakah yang coba menggugat kerajaan, adakah mereka di kalangan pemimpin politik yang kita kenal juga? Mungkinkah Tun Mahathir, mungkinkah Muhyiddin Yassin? Itu semua menjadi persoalan. Jadi siapakah sebenarnya identiti geng kaya yang mencoba mengugut kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Jadi saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantuan Anda untuk bantu share video ini dan tekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk tekan butang subscribe channel ini.